Selamat sejahtera, selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1 iaitu unit 5, serelahkan potensi diri. Okey, itu adalah tajuk kita. Okey, tanpa buang masa, mari kita tonton, mari kita lihat slide yang telah saya sediakan. Okey, seperti yang anda dapat lihat dalam slide ini. Okey. Tajuk kita ialah serelahkan potensi diri, di mana dalam unit 5 ini masih lagi dalam bidang diri, keluarga dan persahabatan. Jadi dalam unit ini anda semua akan mempelajari tentang yang pertama, kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Okey, yang kedua, cara nak baiki diri sendiri. Yang ketiga, contoh kekuatan diri, contoh kekuatan diri. Yang keempat, menghargai keistimewaan diri. Yang kelima, mengaplikasikan potensi diri untuk kesejahteraan hidup. Okey, dan nilai yang akan kita pelajari, okey, yang pertama, nilai kerajinan. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, hemah tinggi. Yang kelima, kesedaran, dan terakhir, bertanggung jawab. Okey, jadi macam mana kita nak kenal pasti potensi diri kita sendiri? Okey, macam mana kita nak kenal pasti potensi diri kita sendiri? Kalau anda dapat lihat, setiap orang termasuk kita ada potensi diri, dan potensi diri ini bermaksud bakat, kebolehan atau kekuatan yang ada pada seseorang. Namun masih terdapat individu yang belum menyedari akan potensi yang ada pada mereka. Tak ramai yang tahu apa yang ada, bakat yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian apabila anda sudah mengenali potensi diri, anda mudah untuk mencapai kejayaan dalam bidang yang anda ceburi. Okey, mari kita lihat cara-cara nak mengenali potensi diri. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Kita boleh tahu apa kekuatan kita, apa kelebihan kita, apa kelemahan diri kita. Yang kedua, fikirkan cara untuk baiki kelemahan diri. Kita tahu kelebihan, tapi kita ada banyak kekurangan. Jadi kita kena fikirkan cara untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada. Yang ketiga, hargai keistimewaan diri. Bila kita dah tahu keistimewaan diri sendiri, contohlah kita ni sebagai seorang atlet, kita dah tahu kita ni boleh jadi atlet. Okey. Dan apa yang perlu anda lakukan? Yang pertama, jaga disiplin. Okey, hargai. Okey, macam itulah cara awak hargai, jaga disiplin, tidak merokok, jaga pemakanan. Okey, walaupun atlet sekolah. Okey, dan bila anda jadi atlet sekolah, tidak mustahil untuk awak akan menjadi atlet negara pada suatu masa akan datang. Okey. Kalau anda lihat di sebelah kanan tu, apakah potensi yang ada pada diri saya? Apa yang ada? Yang pertama, kita lihat suka melukis. Okey, ada orang yang suka melukis cantik lukisan dia. Okey. Berseni, apa yang dia buat bila melibatkan kertas, pen, pensel, warna, sangat cantik. Kreatif. Ada sahaja dia boleh mencipta mereka daripada bahan-bahan terbuang. Kalau diberi kerja dengan cara yang ini, dia bukan boleh buat dengan cara lain, tetapi mendapatkan hasil yang sama. Kemudian pentah berbicara, boleh berkata-kata dengan orang lain, berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Dan orang lain selesa bila kita bercakap. Kenapa? Kita pentah berbicara. Okey, seterusnya, saya mempunyai banyak idea. Saya melihat sesuatu dari pelbagai sudut. Saya berani mengambil risiko untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ini antara kelebihan yang kita ada biasanya. Contoh-contoh. Yang kedua, saya suka bercakap tentang pelbagai perkara yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan saya. Orang ni suka menggali, mencari, dan bercakap mengenai kemahiran yang dia ada, iaitu dia pentah berkata-kata. Yang ketiga, saya mempunyai bakat dalam seni lukis.
Saya boleh melukis dengan cantiknya. Saya sanggup menghabiskan masa yang lama untuk menghasilkan sesuatu lukisan. Orang-orang yang berseni ini biasanya adalah orang-orang yang sangat-sangat penyabar. Sebab apa? Lukisan dia perlu teliti untuk menghasilkan hasil lukisan yang baik. Okey, bagaimanakah cara saya untuk mengembangkan potensi diri kita? Okey, contoh yang pertama, kreatif. Dia dah kreatif, tapi macam mana dia jadikan dia nak mengembangkan potensi diri dia? Yang pertama, mencari idea baharu daripada pelbagai sumber seperti bahan bacaan dan internet. Yang ini kadang-kadang kita sukar nak buat. Adakah kita kreatif mengikut pendapat kita ataupun mengikut pendapat orang lain? Yang kedua, menyertai pertandingan reka cipta dan inovasi. Ini yang saya cakap tadi. Kalau kita kreatif bagi diri kita, belum tentu kreatif pada orang lain. Jadi macam mana nak mengembangkan potensi diri? Masuklah pertandingan reka cipta dan inovasi yang ada di sekolah, di luar sekolah, yang mana pertandingan tersebut menumpukan pada kreativiti seseorang. Yang kedua, petah berbicara. Jadi macam mana kita nak memperbaiki atau mengembangkan potensi diri? Yang pertama, menonton cara orang lain berpidato dan berbahas. Maksudnya kat sini awak tengok, awak lihat bagaimana orang lain bercakap bila berada di hadapan awak, berada di atas pentas, sedang melakukan perbahasan, sedang berpidato di atas pentas di khalayak ramai. Bagaimana orang itu berbicara, dan kemudian kita ambillah ambillah kebaikan dia, cara dia. Kalau bagus cara dia, ambil guna pakai untuk diri kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dengan membaca pelbagai jenis bahan bacaan. Biasanya kalau petah berbicara ni, biasanya dia akan adalah orang yang paling banyak bercakap. Sebab apa? Dalam otak dia ada input yang banyak untuk dikeluarkan. Yang ketiga, suka melukis. So bila suka melukis, apa yang perlu awak buat? Yang pertama, mengikuti kelas seni lukis. Sangat banyak hari-hari ini. Pada hari ini sangat banyak kelas seni lukis. Kalau anda tak mampu untuk bayar kelas seni lukis, anda boleh buka YouTube. Ada pelbagai cara di YouTube. Ada pelbagai cara dan teknik di YouTube yang boleh anda guna pakai untuk mengembangkan lukisan awak dengan pelbagai teknik. Yang kedua, menyambung pelajaran dalam bidang seni lukis. Ini of course lah. Bila anda minat seni melukis, awak masuklah, sambunglah pelajaran ke peringkat-peringkat yang tertinggi. Apakah kelemahan yang ada pada diri kita? Kalau anda lihat kat sini, yang pertama, malu. Bila kita nak bercakap, bila nak kita tonjolkan diri kita dalam apa saja bidang, biasanya kita malu. Yang kedua, lemah dalam bahasa Inggeris. Dan majoriti sekarang pertandingan semua hampir keseluruhan kita guna pakai bahasa. Dan kebanyakannya pertandingan-pertandingan yang pelajar suka ni biasanya banyak menggunakan bahasa Inggeris. Jadi bila malu tambah kita lemah dalam bahasa Inggeris, maka tak jadilah kita seperti mana sepatutnya potensi yang ada pada diri kita. Tengok pemalu. Saya malu bercakap di hadapan orang ramai. Saya bimbang orang akan mentertawakan saya. Ini biasa. Bila awak bercakap di hadapan orang ramai, salah. Biasalah kita sebagai manusia ni akan ada sifat, akan ada kesilapan. Tapi bila anda perbaiki daripada masa ke semasa, maka ucapan anda akan jadi baik dan kurang rasa malu untuk berbicara di hadapan orang ramai. Yang kedua, saya tidak pandai dan tidak mempunyai keyakinan untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Apa masalah kita tidak pandai? Biasanya kita vocabulary kita kurang. Perkataan-perkataan kita kurang dalam diri kita. Bahasa ni biasa kita kena menghafal setiap bahasa. Anda boleh cuba menghafal 5 perkataan sehari. Tambah besok 5. Lama kelamaan vocabulary perkataan anda dah banyak lama kelamaan perkataan anda dalam bahasa Inggeris dah banyak, maka tidak sukar untuk awak menuturkan bahasa Inggeris. Bagaimana cara nak baiki kelemahan diri? Yang pertama, bagi orang-orang yang pemalu,
Dia perlu lebih kerap bergaul dengan orang lain, perlu banyak bercakap, jangan menyendiri. Okey. Bagaimana kita nak buat? Biasakan kita bercakap dengan orang yang tidak kita kenali. Cuba bertegur sapa. Maksudnya bila ada dalam sesuatu program, bukan di luar yang kita kenal tu, itu bahaya pula pada diri kamu. Okey. Yang kedua, saya perlu berlatih di hadapan cermin untuk meningkatkan keyakinan diri. Yang ni biasanya kalau cikgu-cikgu biasa dia akan buat lah. Sebelum dia menjadi seorang guru, dia akan cuba bercakap depan cermin. Okey, sebab dia perlu berhadapan dengan murid, dia perlu berhadapan dengan guru lain, dia perlu berhadapan dengan pegawai-pegawai lain. Jadi kebanyakan guru-guru dia akan bercakap di hadapan cermin. Yang kedua, lemah bahasa Inggeris. Macam mana kita nak baiki kelemahan diri kita? Okey, saya perlu berani untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Salah tak ada masalah. Okey, andai kata pertuturan awak salah, jangan malu. Kenapa? Itu proses kita belajar. Yang kedua, saya akan bertutur dengan guru dan rakan supaya mereka boleh membantu saya membetulkan kesalahan dan menambah kosa kata. Okey, kalau awak lihat ada satu YouTuber ni dari Indonesia, kalau anda tengok Fiki Naki. Okay. Kalau anda lihat dia punya cara bercakap, dia hanya mempelajari bahasa Inggeris melalui YouTube dan bertutur menggunakan Ome TV. Dia menggunakan platform Ome TV ni untuk memperbaiki bahasa dia. Dia tidak kenal dengan orang yang dalam Ome TV, tapi dia cuba berusaha bercakap bahasa Inggeris sehinggalah bahasa Inggeris dia sangat bagus pada hari ini. Okey, itu contoh saya berikan. Okey. Di sini ada 9 kecerdasan, tapi biasa kita pakai 8 sahaja. Kita lihat kita kategori yang mana. Okey. Habis sahaja kelas kita, nanti kita akan buat latihan, kita akan kenal pasti kita ni tergolong daripada kecerdasan yang mana. Okey, yang pertama kita lihat verbal linguistik, bahasa. Keupayaan berkomunikasi dan kebolehan menggunakan bahasa pada tahap yang tinggi. Maksudnya orang-orang yang ada verbal linguistik ni, bahasa dia sangat tinggi, sangat baguslah ucapan dia, kata-kata dia. Okey, berkomunikasi dengan baik. Dia tahu nak susun kata dengan orang yang berjawatan, dengan kawan-kawan dia boleh susun kata-kata dia. Okey, kemudian mempunyai kecenderungan sebagai seorang peguam, penulis dan sebagainya. Itu antara kejayaan dia lah. Okey. Kemudian kita lihat kepada logik matematik. Kebolehan berfikir secara rasional, saintifik dan abstrak, mempunyai kecenderungan sebagai jurutera dan saintis. Orang-orang yang logik matematik ni, dia antara boleh jadi jurutera. Orang-orang ni perlukan pengiraan yang tepat. Jadi orang-orang seperti orang yang mempunyai kemahiran logik matematik sangat sesuai sebagai jurutera dan saintis. Kemudian visual ruang, kelebihan dari segi memahami dan menggunakan maklumat berbentuk visual dan ruang. Okay, mempunyai kecenderungan sebagai arkitek, juruterbang dan sebagainya. Okay, dia mampu memanipulasi ruang yang ada. Kemudian spiritual. Okay, spiritual ni jarang kita bangkitkan dalam 9 kecerdasan, iaitu orang menunjukkan semangat, motivasi dan nilai-nilai kerohanian. Okey, yang seterusnya ialah kecerdasan dari segi muzik. Peka terhadap unsur yang berkaitan dengan bunyi dan muzik. Mereka yang mempunyai kecerdasan ini peka terhadap rentak, tala dan nada. Biasanya ini pemuzik, konduktor muzik. Kalau kita, itulah antara orang-orang yang hebat dalam buat muzik. Kita boleh dengar muzik, belum tentu kita boleh gubah lagu, boleh main muzik, belum tentu. Tapi orang pemuzik, dia tahu sumbang tak sumbang. Okay? Sebab itu kepakaran dia. Dia sensitif terhadap bunyi-bunyi muzik. Kemudian interpersonal, iaitu kemahiran berkomunikasi, memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Ada juga intrapersonal. Okay, itu beza dia. Tadi kalau interpersonal, kemahiran berkomunikasi, memahami dan bekerjasama dengan orang lain. Manakala intrapersonal, memahami aspek-aspek yang berkenaan dengan diri sendiri dan menggunakan pengetahuan ini untuk berjaya dalam hidup. Okay. Intra ni lebih kepada dalam diri kita lah.
kita ni untuk diri kita dan orang lain. Okey, naturalist, keupayaan menyelesaikan masalah dengan membezakan, mengklasifikasi dan menggunakan pengetahuan tentang pelbagai unsur semula jadi flora dan fauna di persekitarannya. Okay, anda belajar geografi, okay, ada flora dan fauna. Mereka biasanya cenderung untuk menjadi botanis dan pemburu. Okay, sebab apa? Sebab dia cenderung dengan alam sekitar. Dia tahu selok-belok alam sekitar. Okay, murid-murid orang asli, murid-murid Sabah, Sarawak, mereka ini ada kecenderungan naturalis kebiasaannya. Okay, dan akhir sekali kinestetik, iaitu kebolehan menyelesaikan masalah atau mencipta barangan menggunakan pergerakan tubuh mereka. Mereka mempunyai kecerdasan ini cenderung menjadi penari, ahli sukan dan sebagainya. Atlet lah lebih kurang. Okay, yang paling mudah saya tunjukkan pada awak adalah ahli sukan. Okey, kita lihat pula kerjaya yang bersesuaian dengan potensi diri. Apakah kerjaya bagi bahasa verbal linguistik? Okey, kita tengok yang pertama, bahasa penyajak, penulis. Sebab apa? Sebab dia boleh berkata-kata dengan baik, mengarang dengan baik. Okey, pengalih bahasa. Okey, sebab apa? Dia minat bahasa, jadi dia boleh menggunakan pelbagai bahasa. Okey, kemudian peguam. Peguam memang perlu bermain dengan kata-kata lah. Logika matematik. Yang pertama, orang-orang logika matematik ni kerjaya yang bersesuaian dengan dia: jurutera, saintis, arkitek, doktor. Okey, perlukan apa? Saya kata tadi, perlukan benda-benda pengiraan yang tepat. Okey, visual ruang, pelukis, artis, pereka. Okey, kemudian pilot. Kinestetik, atlet sukan, pelakon, penari, polis, askar. Banyak orang-orang yang banyak menggunakan kebolehan tubuh badan dia. Okey, kemudian musikal, kecerdasan dari segi musikal. Penyanyi, biasanya dia alert dengan note ada, dengan nada yang ada. Pemuzik pun sama. Okey, kalau ada kawan yang sumbang dalam bermain, dia akan tahu orang tu sumbang, ini yang salah, itu yang salah. Konduktor muzik, lapilah. Okey, biasa kalau anda tengok dalam TV, antara yang famous masuk TV siapa? Ramli MS. Dia adalah salah seorang konduktor muzik yang ada kat Malaysia ni. Kemudian penggubah lagu. Penggubah lagu biasanya, okey, contoh M. Nasir. Dia ni kecerdasan musikal. Okey, boleh menggubah lagu, okey, boleh main muzik. Okey, seterusnya interpersonal, juruhebah, okey, DJ radio. Sebab dia berkomunikasi dengan orang lain. Usahawan dia perlu berkomunikasi dengan orang lain. Okey, itu antara interpersonal. Okey, intrapersonal pula, pakar motivasi. Okey, dia keluarkan apa yang ada pada diri dia untuk menghasilkan sesuatu. Okey, yang kedua, penulis autobiografi. Sama juga, dia akan menulis, hasilkan sesuatu daripada apa yang dapat dia, daripada pembacaan dia, pengalaman dia, dia akan menulislah autobiografi tu. Okey, kemudian naturalist. Okey, yang pertama, kerjaya yang bersesuaian dengan potensi diri ialah pegawai perhilitan. Sebab apa? Dia suka dengan alam sekitar, dia suka dengan flora dan fauna. Okey, jadi dia sesuai untuk jadi pegawai perhilitan. Yang kedua, penyelidik hutan, penyelidik yang dalam hutan, penyelidik laut. Okey, orang-orang ni suka dengan kawasan-kawasan yang melibatkan alam. Dan yang ini pemburu haiwan, sebab dia sensitif. Dia tahu selok-belok hutan. Dia tahu hutan hujan khatulistiwa apa haiwan yang, dia tahu hutan hujan khatulistiwa tu macam mana selok-belok dia. Hutan hujan tropika macam mana, dia boleh tahu. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya kecerdasan ini adalah natural. Okey kelas, tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita mempelajari unit 5, serlahkan potensi diri, di mana anda mempelajari yang pertama, kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, cara membaiki kelemahan diri. Yang ketiga, contoh kekuatan diri. Okey, multiple intelligence tadi ataupun kecerdasan berbagai ada 9. Okey, kemudian bagaimana menghargai keistimewaan diri kita. Okey. Dan akhir sekali, mengaplikasi potensi diri untuk kesejahteraan
hidup kita sendiri. Jadi sebelum kelas kita berakhir, okey, saya minta selepas habis sahaja kelas kita pada hari ini, anda masuk dalam Google Classroom, sila isi kehadiran dan jangan lupa buat latihan pengukuhan. Okey. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe video cikgu. Okey, bagi yang menonton video ini, sekiranya ada kesalahan boleh komen di bawah. Okey, untuk saya perbaiki video saya selepas ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dalam tajuk yang lain. Okey, selamat sejahtera. Sekian, terima kasih.